Amin, amin, amin ya Rabbal. Semoga dengan istiqamah kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah tambahkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, jom kita menyusuri sanggar rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz. Tafadhal, masykur Ustaz. Baik, terima kasih Puan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan jemaah semua sihat walafiat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Bismillah. Ya Allah. Baik. Sihat semua insya-Allah. Mari kita teruskan pengajian kita, pengajian sirah juga hadis dengan suratan khusus berkenaan dengan hadis-hadis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan sama-sama kita sebut tadi menelusuri ataupun membaca satu babak yang bagi saya antara babak yang memukau, yang mana juga apabila sampai ke babak ini tu dah saya belik-belik. Maknanya ni nak akhir dah, nak menuju ke perakhiran bab satu kerana. Jadi dia makin babak-babak yang akan diangkat ini dia makin kritikal, makin orang kata lain macam. Antara yang kita akan sama-sama baca ni. Betul lah muka surat 71. Betul. Yes. Ya, baik, insya-Allah. Baik. Dan kita akan baca 1, 2, 3, 4 hadis sekaligus kerana dia merupakan kisah yang sama, cuma sebagai kita sebut dia ada riwayat-riwayat yang dikecil-kecilkan oleh para ulama untuk keperluan diletakkan di tempat yang tersendiri, kan. Baik, jadi atas dasar itu saya kira corak masa untuk tempoh kita akan laju. Saya akan baca terjemahan riwayat ini sahaja, insya-Allah. Mari kita teruskan. Asam garam 21, 2-3 bulan Nabi merajuk dengan Zainab. 2-3 bulan Nabi merajuk dengan Zainab. Siapa kata Nabi tak merajuk? Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa pada satu musafir, unta yang dinaiki Sayyidatina Safiyah meragam. Hadis ini sekali lagi diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Begitu banyak hadis cerita yang beliau sampaikan. Cuma lainnya banding kebiasaan sebelum ini, yang mana cerita-cerita sebelum ini banyak watak, orang kata watak utama yang terlibat beliau sendirilah. Kali ini orang lain, madu dia terlibat juga di satu episod, tapi yang watak utama kali ini orang lain, iaitu Sayyidatina Safiyah dan juga Sayyidatina Zainab. Dia kata dalam satu musafir, unta yang dinaiki oleh Safiyah meragam. Kita pertama saya kena jelaskan, dan ini peranan saya untuk menjelaskan hadis itu dengan cara kita memberi background, kan. Background sebenarnya bagaimana barulah kita lebih memahami satu hadis itu yang kita baca. Pertama kita kena tahu musafir ini saya ingat tak ada. Empat riwayat yang kita akan baca nanti tak disebut, tapi ada dalam riwayat lain kita gabungkan. Musafir ini ialah musafir Nabi nak pergi haji dari Madinah ke Mekah. Dalam musafir itu, Hajatul Wada', haji pertama dan terakhir Nabi ini, ramai tak ramai orang yang menyertai, dalam satu riwayat sebut 10,000 orang Islam yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, dari kabilah lain. Dan dalam perjalanan Nabi nak ke sana, orang lain keluar ikut Nabi sampailah ke Mekah. Ramai. Dan Nabi SAW bertindak sebagai, bahasa ini kalau tak berhaji dipanggil chef de mission, kan, ketua rombongan. Dialah yang ketua lah untuk keseluruhan rombongan haji itu. Ada ramai yang Nabi kena uruskan. Dan dalam musafir ini Nabi bawa semua isteri. Sebab kita tahu Nabi boleh kata kerap bermusafir, sama ada musafir untuk perang, sama ada musafir untuk operasi ketenteraan itu dan ini. Dan biasanya yang kita tahu Nabi bawa seorang ataupun dua orang isteri Nabi. Bagaimana mereka dapat terpilih itu kita dah cerita bukan dengan giliran, tetapi dengan cabut undi. Yang tu kita dah bincang panjang. Dan boleh kata yang kita tahu setakat ini, satu-satunya musafir yang Nabi bawa semua isteri ialah musafir inilah, musafir nak pergi haji. Itu situasi dia.
Jadi dalam perjalanan kata Sayyidina Aisyah, i'talla ba'irun li Safiyah, unta Safiyah meragam. Dan saya cuba cari maklumat unta meragam ni macam mana. Rupanya unta meragam ni dia ada perangai, dia ada mudi dia. Dan orang tak boleh buat apa. Apa boleh dia naik, dia ada mudi dia tu, dia turun, dia tak nak gerak, tak bergerak lah. Yang ni mengingatkan kita pada apa situasi Nabi, beberapa situasi Nabi kan. Nabi sampai Madinah dan unta Nabi berhenti kat situ, orang tekan, orang nak cokes, so bangun, tak bergerak lah tu unta, dia tak takut korang lah. Dan kat situ Nabi kata fa innaha ma'murah, biar apa unta ni dapat arahan lah ni, daripada Allah Subhanahu Wa Taala bunyi. Jadi kat situ tempat menjadi apa tapak Masjid Nabawi. Sama juga nanti dalam perang, dalam peristiwa Hudaibiyah, nak sampai dah, tak berapa jauh dah daripada sempadan ni tanah suci. Kalau kita masuk tu dah ni, tiba-tiba unta berhenti. Unta berhenti, tu dia buat meragam tu. Begitu maksud dia unta meragam. Jadi Safiyah, unta dia meragam begitu. Orang duduk berjalan, kita bayangkan rombongan berjalan ramai-ramai. Tiba unta dia, dalam ramai unta dia yang buat pasang meragam, bak duduk kat situ. Apa perasaan kan? Dia orang lalu, unta dia tak boleh nak buat apa lah. Dan kita kena kenal juga nanti Safiyah ni bagaimana situasi dia. Kita baca dulu. Itu kita faham. Untuk Safiyah meragam. Kata Sayyidina Aisyah, pada ketika itu Sayyidatina Zainab ada unta lebihan. Ini masuk otak yang kedua, iaitu Sayyidatina Zainab di sini, Zainab binti Jahshin. Isteri Nabi, yang kita tahu ada dua yang nama Zainab, Zainab binti Khuzaimah, dan yang kedua Zainab binti Jahshin. Dan Zainab binti Jahshin lah banyak kisahnya berbanding Zainab binti Khuzaimah. Dan dekat sini orang tidak disangkai lagi. Zainab yang dimaksudkan di sini ialah Sayyidatina Zainab binti Jahshin. Dia ada unta lebihan. Soalan, kenapa dia ada unta lebihan? Safiyah tadi tak ada ke unta lebihan? Itu soalan dia. Habis nanti saya minta jawapan. Okay, ada unta lebihan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Zainab, unta Safiyah sakit, meragam, buat hal. Kalaulah awak boleh berikan seekor unta kepadanya. Nabi pergi jumpa Sayyidatina Zainab. Sebab Sayyidatina Zainab ada unta spare, unta lebih. Minta, boleh tak awak bagi pinjam unta awak yang lebih tu kepada Zainab? Kepada Safiyah. Lantas Sayyidatina menjawab, ana wa'ti tilkal Yahudiyah. Saya nak bagi unta kat orang Yahudi tu. Itu ucapan ataupun ungkapan Sayyidatina Zainab kepada Nabi, yang Nabi minta. Saya nak beri unta kepada orang Yahudi tu. Itu ucapan tuan. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Sayyidatina Zainab kata macam tu, marah Nabi. Soalan, siapa kata Nabi tak pernah marah isteri? Nabi marah isteri supaya suami boleh ajar cara marah isteri. Dan Nabi juga pernah kena marah supaya kita boleh belajar. Yalah, sebagai suami ada keperluan, tak pelik kalau kena marah. Faghadiba Rasulullah marah sangat kepada Sayyidatina Zainab. Fahajaraha dzal hijrah wal muharram wa ba'dha safar. Nabi pulau dia, Nabi tak cara, Nabi tinggalkan dia, Nabi abaikan dia sepanjang Zulhijjah, Muharram dan masuk Safar. Tu kita kata 2 ke 3 bulan. Zulhijjah. Nabi bergerak musafir haji dari Madinah ke Mekah. Dia bermula di hujung Zulqaidah. Dan perjalanan tu panjang tuan, seminggu lebih daripada Mekah ke Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan peristiwa hijrah Nabi pun ambil masa 8 hari. Kan? Tak termasuk yang 3 hari menginap sebentar di Gua Thawb. 8 hari perjalanan biasa. Ni rombongan lebih ramai lagi lah, take time. Jadi di hujung Safar. Masuk sampai Mekah, kita kira awal bulan Zulhijjah, mulalah musim haji. Ya, sepanjang sampai di Mekah tu Nabi dah kata Zainab, Nabi tinggal dia, Nabi tak cara ke dia, Muharram. Kemudian balik ke Madinah semula, sama ada di hujung Muharram ataupun dah masuk di hujung Zulhijjah ataupun dah masuk Muharram. Jadi balik ke Madinah pun Muharram, Safar, Nabi tak cara. Nabi tinggal, Nabi pulau Sayyidatina Zainab.
Itu cerita tu rahmatullah. Habis hadis ni riwayat Ahmad dan Abu Daud serta lain-lain ada tu rahmatullah. Baik, soalan saya tadi, kenapa Zainab ada unta lebih, orang lain tak ada ke? Soalan, ada siapa boleh jawab jawapan? Untuk Zainab tu ada untuk betina agaknya, beranak tu dapat seekor lagi. Oh, boleh jadi. Menarik jawapan tu, boleh jadi. Cuma saya nak jelaskan supaya tidak berlaku salah faham. Mungkin kata, mungkin Nabi bagi dua kat dia, sebab tu Nabi minta balik, tapi Nabi kat orang lain tidak. Yang ni memang unta Zainab, memang hak milik penuh dia. Bukan Nabi bagi seorang satu kepada semua isteri, seekor seorang. Dan Zainab dia bawa lebih tu unta dia sendiri. Kenapa dia boleh bawa lebih, orang lain tak boleh bawa lebih? Sebabnya ada rasa kaya. Dia kaya. Isteri Nabi paling kaya dalam era Madinah, kita boleh sebutlah Sayyidatina Zainab. Sebab dia usaha wanita, dia berkerjaya. Dan memang Sayyidatina Aisyah kita sebut sebelum ni kan, dia paling banyak bersedekah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling banyak bersedekah. Bahkan Nabi sifatkan dia sebagai orang paling panjang tangan kan. Panjang tangan, istilah Nabi itu maksudnya paling banyak menghulurkan, panjang tangan dia menghulur ke depan. Bukan panjang tangan kita mencuri. Itu Sayyidatina Zainab. Jadi dia ada unta lebihan yang dia bawa sendiri unta dia lebih mampu. Dan dalam ramai isteri Nabi ada Sayyidatina Aisyah, ada Sayyidatina Hafsah, Saudah dan lain. Nabi tak nak buat apalah. Masing-masing unta seekor seorang. Sayyidatina Zainab yang ada dua tu. Sebab itu Nabi minta kepada Zainab. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas sikap Sayyidatina Zainab yang kita kenal dia. Sayyidatina Aisyah pun sebut dia paling cepat marah, tapi paling cepat reda. Dia orang yang laju. Dan ini saya punya pemerhatian. Karakter Sayyidatina Zainab memang begitu. Dia seorang yang dominan, seorang wanita yang agak dominan. Ada orang begitu dan tetap mereka ni dominan ke pasif ke apa semua itu akan kepelbagaian peribadi manusia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dikira ialah taqwa. Cuma masuk tak masuk dengan orang tu ini kepelbagaian. Hal ini kita akan lebih jelas apabila kita meneroka kisah beliau dengan suami dia yang pertama, Zaid bin Harithah. Berperang, dia lawan suami dia ni sebab begitulah. Dia dominan dan apatah ketika itu dia statusnya sebagai orang besar, anak bangsawan kita sebut, ya, Bani Hashim adalah keturunan elit. Sedangkan Zaid bin Harithah ini ialah bekas hamba. Itu dari segi status, dari segi kerjaya pun ya. Jadi sikit sebanyak itu memberi kesan secara sedar ataupun tidak sedar. Masuk menjadi keluarga Nabi pun begitu, kita akan tengok dia lebih daripada orang lain. Itu Sayyidatina Zainab, kita akui hal dia. Apabila Nabi minta tolong dan dia kata, saya nak beri kepada perempuan Yahudi tu. Yang ni bahagian penting untuk kita kita amati, iaitu rumusan saya, iaitu penghinaan kepada seorang itu tidak sekadar diukur ataupun dinilai pada perkataan yang diguna itu saja. Mana perkataan maki, itulah kira maki. Tak semestinya. Hatta perkataan biasa, tetapi kita fahami maksud di sebalik penggunaan perkataan itu ada unsur maki, ada unsur merendahkan. Itu juga dikira dan juga boleh diambil tindakan. Ini saya punya pemerhatian, saya punya rumusan berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Kalau kita tidak memahami intonasi, tak memahami apa kita panggil realiti, apa salahnya, apa masalahnya? Sayyidatina Zainab kata, saya nak beri pada perempuan Yahudi tu, ada tak masalah pada perkataan itu? Tak ada. Ada tak perkataan maki pada perkataan itu? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi marah ni? Sebab maksud di sebalik kata-kata Sayyidatina Zainab itu. Dan lebih jelas ialah pada perkataan Yahudi itu sendiri. Yahudi pada zaman Nabi pada saat ini, setelah orang kata diusir semua Yahudi dari Madinah, kan, atas pengkhianatan demi pengkhianatan, kejahatan demi kejahatan mereka, lepas tu boleh pula sampai nak
nak kumpul tentera nak serang Madinah, itu yang berlaku perang Khaybar. Tak ada lah tuan-tuan. Dalam sejarah orang paling kenal manusia yang duduk satu tempat tu dia kacau rosak lebih daripada Yahudi. Sebab itu duduk di mana-mana sepanjang sejarah kita akan tengok orang buru dia, orang ni dia. Sebab dia sendiri, mereka sendiri ni secara umumnya perangai jahat tuan. Jadi begitu. Status sebut Yahudi ni orang benci lah, cerita mudah dia. Jadi status Safiyah. Begitulah. Ada orang dia tidak bersalah, anak baru lahir tapi mak ayah Yahudi, anak tapi mak ayah dia penagih dadah, orang jahat. Dia pada asal tidak orang suci, tapi dah pegang status buruk yang diwarisi daripada mak dan ayah dia. Sebagai Sayyidatina Safiyah, dia orang Yahudi, tak nak buat apa dah. Cuma masa itu sebut je orang Yahudi, orang benci lah. Sebab itu Sayyidatina Safiyah, kita baca dalam hadis yang dalam buku yang kedua, bagaimana layanan apabila dia sampai ke Madinah, Nabi bawa pun orang layan tak layan dia, orang tak ni. Ya, itu manusia, masyarakat, dan tak sedar menilai orang tu begitu. Jadi kita kena memahami keadaan Sayyidatina Safiyah. Kembali kepada kata-kata Sayyidatina Zainab, begitu. Sebut tu, perempuan Yahudi tu ada unsur penghinaan di situ. Yang tu Nabi marah tu tuan-tuan. Nabi marah. Jadi jelas tuan-tuan. Atas sebab ini kita sebut 2-3 bulan Nabi merajuk dengan Zainab. Merajuk dalam maksud yang pelbagai. Tadilah merajuk ni ekspresi tak suka, ekspresi marah kepada seseorang atau pasangan yang rapat itu. Nabi merajuk dia. Cara Nabi pulau dia sepanjang 2-3 bulan. Habis hadis ini pertama. Jelas? Jelas tak? Alhamdulillah jelas. Kita pergi hadis yang kedua, masih lagi cerita yang sama. Tanya sikit Ustaz. Saya? Tanya sikit. Ya. Selalu Ustaz bercerita tentang kerenah-kerenah isteri-isteri ni. Tapi tak ada pun satu cerita yang menunjukkan isteri ni sedar dan memohon maaf pada Nabi, tak ada. Ada? Bila dia di pulau semua patut dia datang minta maaf ke apa, tak ada. Jadi panjanglah pulau tu sampai 3 bulan kan. Ya, itu ya. Jadi dia tak mohon maaf lah pada Nabi maknanya. Boleh, saya punya bacaan ataupun agakkan begitu juga. Dan ini takdir Allah Ta'ala lah kan. Saya kata andaikan kalau boleh diundur waktu, kalau lah Sayyidatina Zainab tu dia minta maaf, mungkin tak selama itu. Memang tak ada. Tapi yang ibu kata isteri Nabi tak minta maaf, dalam kes ni itu. Tapi ada kes-kes lain kita tahu yang macam Ummu Salamah minta maaf dengan Nabi kan, apabila Nabi kata awak janganlah sakiti saya tentang hal Aisyah. Terus dia minta maaf kat Nabi. Dan ada hadis yang lain pun begitu. Saya tak tahu dia minta maaf. Siapa minta maaf? Saya tak ingat. Ada seorang minta maaf pada Nabi SAW. Dan dia tak tahu apa salah dia pun. Tapi dia tengok Nabi marah. Dia betul-betul minta maaf kat Nabi. Tuan abang, kalau saya menyakiti hati abang. Ini dilakukan oleh isteri Nabi juga. Cuma dalam kes yang ni, ibu dah sebut secara awal, iaitu Sayyidatina Zainab tak jumpa riwayat yang dia datang minta maaf dengan Nabi. Mana itu kena dengan, kadang begitu jugalah. Personality seorang itu. Keegoan dia tu ada lagi. Ya? Baik. Jelas ibu? Jelas, terima kasih. Baik, kita baca hadis yang seterusnya. Muka surat 72, Asam Garam 22. Safiyah merajuk, Nabi cuba pujuk. Thabit Al-Bunani menceritakan kepada kami daripada Anas bin Malik berkata, suatu ketika Safiyah ikut bersama Nabi dalam satu musafir. Hari itu hari giliran beliau. Musafir mana ni? Musafir yang kita jelas tadi. Musafir yang bukan dia seorang yang ikut, semua orang ikut. Yang ni saya sebut penting kita mengumpul riwayat yang sebanyak mungkin untuk kita nampak keseluruhan dia. Kalau kita berdasarkan satu hadis ni, kita akan rasa yang tu. Walhal maklumat itu tidak lengkap. Kalau kita berpandukan hadis ini semata-mata, kita dok bayang bahawa Safiyah sajalah yang ikut. Atau beberapa orang saja. Walhal semua, tuan-tuan. Anas kata Safiyah ikut Nabi dalam satu musafir. Hari itu hari giliran beliau. Ni awal-awal lagi. Hari itu kebetulan hari giliran beliau. Maksudnya, kalaulah keadaan bermukim, malam tu Nabi akan bersama Safiyah lah. Beliau bergerak sangat lambat ketika itu. Fa'abta'a fil masir.
Fa'abta'at fil masir, lambat sangat dia bergerak. Ini kesan untuk beragam. Dia buat hal, dia mudi, dia tak nak jalan, orang lain dah bergerak, lepas tu dia berjalan, habis usaha dipaksa tu, dia pun bangun berjalan sekejap, dia tu balik. Makna itu memberi kesan dia lambat. Lambat. Lepas tu, bergerak sangat lambat. Mana dah kena tinggal lah ni. Dah kena tinggal, dah tersadar, duk bergerak. Dan tadi, kita memahami keadaan Safiyah. Dia sangat, bagi saya, isteri Nabi yang sangat rasa rendah diri. Dan kat situ kita boleh belajar macam mana Nabi angkat, Nabi naikkan moral orang yang sebegini. Orang rendah diri, dia sangat rendah diri. Menangis dia, pernah menangis. Apabila madu dia berkata, oh Yahudi, kau ni Yahudi, menangis dia. Tengok Nabi pujuk macam mana. Tadi, dia rendah diri itu sebab status diri dia lah. Mak aku Yahudi, ayah aku Yahudi, jahat lagi. Jadi orang pun layan tak layan kat dia. Tambah berlaku peristiwa ni, orang ramai bermusafir, gerak masing-masing urusan, tiba unta dia tu yang buat hal. Orang kita bayang kalau boleh jadi orang meneruskan perjalanan, tak ada seorang pun datang tolong. Ini keadaan Safiyah tu kita fahami. Jadi boleh bayanglah perempuan apatah lagi tepi jalan, kita memerlukan duk harap orang berhenti, orang tak berhenti, nangis dah, sedih gitu. Itu keadaan Safiyah. Fa'abta'at fil masir, lambat gerakannya. Maka Rasulullah SAW datang kepadanya. Tak lama kemudian Rasulullah datang. Kita tahu. Dan satu lagi, musafir ini dari segi posisi tuan-tuan, dia terpisah laki dan perempuan. Kita tengok dalam hadis hadis nanti bab 2 baru kita nampak dalam musafir itu perempuan ada kumpulan dia, laki ada kumpulan dia. Dan setiap kumpulan ni dia ada orang yang tukang pandu dia, ada driver dia, ketua rombongan itu siapa yang tukang syair. Laki siapa. Dan dia bezakan laki dan perempuan. Itu. Jadi Safiyah bersama rombongan perempuan. Unta dia masalah, orang pun jalan. Kan? Nabi makanya di depan bersama laki ataupun di mana-mana. Jadi Nabi tidak duduk bersama isteri ketika itu. Maka barangkali sampai maklumat atau pelaporan kepada Nabi SAW bahawa ni Safiyah untuk dia ada hal ni. Lalu Nabi pergilah jumpa dia. Ketika itu apa? Wahiyya tabki. Masa tu dia sedang menangis. Dia sedang menangis untuk dia ni, orang tak cara ke dia. Tak boleh bayang emosi seorang perempuan ketika itu. Nabi sampai je kat dia membebel lah kita kata kepada Nabi, wataqul hamaltani ala ba'irin bati, abang bagi saya unta lembab. Sebab orang tak ada masalah, unta dia masalah, marah dia. Dan kita memahami tadi, maka kita tak kata Sayyidina Safiyah biadab dengan Nabi apa tak, ni emosi ketika itu. Dan ini juga satu contoh ya, Nabi kena marah, biasalah. Kita orang lelaki suami tak tahu mengakui ataupun tidak. Saya pun begitu. Ada hari-hari, kenapa bini aku garang semacam, marah, kata ni orang kata datang bulan lah ni. Betul sungguh lah. Dia ada kena. Jadi kita memahami. Suami kita baik macam mana pun bersedia untuk dimarahi, itu biasalah. Nabi juga kena marah. Abang bagi saya untuk lambat. Dan Nabi buat hal itu, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadayhi 'ainaiha. Nabi pun, tuan-tuan, apa Nabi buat? Nabi sapu mata air mata Safiyah dengan dua tangan baginda sendiri. Ini orang kata so sweet lah. Saya tak pernah buat kat isteri ni. Buat dia menangis pernah lah. Tapi nak pujuk dia kesat air mata dia, tak pernah buat sampai sekarang. Dan dia kena usaha lah. Tapi Nabi SAW buat begitu. Nabi kesat air mata Safiyah dengan dua tangan Nabi sendiri. Makna kata tanpa berlapik, tanpa ni, kesat. Makna menunjukkan kemesraan. Dan Nabi betul-betul nak pujuk. Romantik. Tuhan. Ada soalan? Tak, romantik Ustaz. Allah, tu tips romantik. Dia kata tips romantik, tak hidup baca novel cinta, baca hadis Nabi, baca ni pun insya-Allah. Pujuk isteri kesat air mata. Wa yuskituha, Nabi cuba mententeramkan dia. Nabi pujuklah macam mana, tidak disebut riwayat bicara Nabi ketika itu. Tapi maaf, itu yang berlaku
yuski Tuhan, Nabi nak sukutkan dia, Nabi nak tenteramkan dia, tak apalah gini. Baik. Tapi apa yang berlaku? Fa'abat illa bukaan. Sayyid Safiyah dia tak nak Nabi tenteramkan dia, enggan, menangis lagi dia. Itu kesan yang sebaliknya. Makin dipujuk makin merajuk lah. Makin dipujuk dia makin meragam. Ini psikologi juga. Tu saya duk baca, mula-mula saya duk jumpa hadis ni, mula-mula saya duk kata Allah, kena pujuk macam ni ke? Lepas tu lepas tahu, kemudian lepas pada tu Sayyidatina Safiyah tu, apabila Nabi pujuk dia jadi meragam, saya betul patutlah aku tak pujuk. Sebab macam ni. Kadang dia pujuk tu dia isteri lagi mengada. Biar dia naik pandai lah nanti. Tak gurau tu. Dan saya beritahu kat isteri saya, lagi tak pujuk pandai-pandai lah. Bagi dia masa. Tapi itu, janganlah ikut saya. Nabi SAW, Nabi usaha yang terbaik. Tapi Siti Safiyah dia meragam, menangis lagi tuan-tuan. Menangis lagi, buat mengada lagi. Dan kita kena faham situasi Nabi SAW. Tadi, saya sebut awal tadi, Nabi menguasai rombongan yang besar. Nabi mengurus pelbagai. Supaya kita tak rasa, alah Nabi cepat sangat lah, ni. Layan lagi lah isteri, itu biasalah tu. Nah, Safiyah, Nabi pujuk, dia meragam lagi, dia menangis lagi. Faghadiba Rasulullah SAW. Nabi marah pula kat dia. Dan kita faham situasi Nabi marah tu sebab apa, kenapa, dengan memahami situasi tadi. Faghadiba Rasulullah SAW wa tarakaha. Nabi marah kat dia, Nabi biar macam tu. Letaklah kau, tinggal. Jadi dia kata jangan salah faham tadi. Kata apa Nabi ni takkanlah isteri tu sekejap lah pujuk-pujuk gitu tu pergi. Kita faham situasi Nabi SAW. Nabi mengurus rombongan yang besar ketika itu. Dan Nabi telah memberi bagi kita sangka baik kita hak, masa, perhatian secukupnya kepada Safiyah ketika itu. Kan? Ni dah lebih lah ni. Dan satu Safiyah, kita boleh faham tindakan selepas pada ni, dia pun rasa aku dah telah terlebih lah. Nabi pujuk tadi cantik lah tu, betul lah tu. Tapi barangkali lah tu orang tadi kata mungkin penat dengan unta beragam tak habis. Betul lah, dia duk rasa gitu. Tapi kena faham situasi si suami pula kan. Dan dia akui tak patutlah tindakan dia tu lebih-lebih itu. Nabi nak urus banyak lagi tuan-tuan. Jadi merajuk kena padan-padan, kena bijak juga dalam merajuk tu kan. Kita nak orang tu pujuk ya. Tapi jangan jadi sebaliknya. Suami tengah balik kerja, penat-penat kita buat pasal merajuk. Dia tak apa nak jadilah. Itu saya tak pandai lah nak ni tuan-tuan. Tapi begitu. Yang saya nak, penting untuk saya nak jelaskan, Nabi marah tu kita faham situasi Nabi marah supaya tidak ada salah faham. Nabi marah, Nabi cepat sangat, orang kata apa, fed up tu. Tidak, bukan begitu. Situasi Nabi tu untuk kita memahami. Nabi sedang mengurus besar. Awak lebih-lebih pula kira menjejaskan tanggungjawab yang sebenar Nabi SAW. Nabi marah je, Nabi tinggalkan kita. Kadang begitu kita marah kita tu lagi berkesan. Baik, itu hadisnya riwayat An-Nasa'i. Hadis ni panjang, saya potong hadis ni. Kita akan baca di akhir nanti. Cuma kita ambil bahagian sini untuk nak dapat ataupun nak tonjolkan babak Safiyah merajuk dan Nabi pujuk itu. Baik. Hadis yang berikutnya, kalau tidak ada soalan, kita teruskan hadis yang berikutnya. Baik, Hammad muka surat 73. Nabi marah, Safiyah pula pujuk. Ada sambungan kepada peristiwa tadi, tetapi hadis yang lain, riwayat yang lain. Hammad bin Salamah dan Thabit daripada Sumayyah daripada Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah SAW marah pada Safiyah binti Huyai tentang sesuatu. Nampak tak? Kalau kita, saya sebut berkali-kali, kalau kita berpandukan kepada satu hadis sahaja, kita tak nampak keseluruhan. Marah pasal apa? Tak disebut dalam hadis ni. Tapi kita dah baca hadis lain sebelum pada tu, baru kita tahu. Ini bab cerita. Apatah lagi dalam bab hukum. Saya punya bidang antara bab fiqh. Kadang orang mudah membuat rumusan. Baca satu hadis, Nabi buat macam ni. Maka yang kita buat ni salah lah. Tak. Para ulama' dia mengeluarkan hukum, fiqh apa bentuk pun, dia tidak berpandukan semata-mata satu dua hadis sahaja. Dia kumpulkan semua. Sebab itu penting.
para ulama menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Hadis ni, isu ni datang running tu otak dia. Apa ayat berkaitan? Apa hadis berkaitan? Kumpul. Baru nampak kesusahan. Baru akan nampak ini bercanggah, yang ni bercanggah. Baru boleh keluarkan hukum. Dia tidak semudah-mudah jumpa hadis, jumpa Al-Quran satu, kita rumuskan. Tidak semestinya begitu. Jadi ulama kan sebenar-benar ulama, ya Allah, memerlukan tahap intelektual yang tinggi sangat. Baik. Rasulullah marah pada Safiyah tentang sesuatu. Kita tahu dah tentang sesuatu apa. Maka Safiyah berkata, wahai Aisyah, adakah awak ada cara supaya Rasulullah redha kepada saya? Jadi Safiyah kat sini masuk Sayyidatina Aisyah dalam frame babak cerita ini. Dia juga terlibat secara tak langsung. Sayyidatina Safiyah pergi cari Sayyidatina Aisyah, minta tolong. Sayyidatina Aisyah boleh tak? Ada tak cara awak boleh buatkan Nabi suka, tak marah atau maafkan saya semula? Ini secara tak langsung, tuan-tuan. Ibu tanya tadi, isteri Nabi minta maaf. Ini antaranya cara isteri Nabi minta maaf. Safiyah, dia tahu dia salah, dia minta maaf. Sayyidatina Zainab tu dia punya orang kata keunikan banding lain, dia agak agak keras, dia tak minta maaf. Dia Safiyah tu, dia minta maaf. Tapi cara dia macam mana, dia pun nak segan nak jumpa Nabi, keadaannya. Dia minta bantuan dan dia buat the best, kita option yang terbaik yang dia buat. Dalam ramai-ramai isteri Nabi, orang yang rasa dia terbaik untuk dia minta tolong ialah Sayyidatina Aisyah. Kenapa Sayyidatina Aisyah tu? Ibu-ibu, perempuan boleh jawab. Kan? Sayyidatina Aisyah paling dekat dengan Nabi, paling Nabi ini. Jadi itu orang terbaik. Dia minta pada Sayyidatina Aisyah, boleh tak awak buat ni? Kalau awak buat, kalau awak boleh bantu saya, dia ada upah dia. Awak akan dapat hari giliran saya. Kebetulan ni hari yang samalah berlaku. Malam tu sepatutnya Nabi duduk dengan dia. Kalau malam tu Nabi nak duduk. Tapi ini kita musafir, sebenarnya tidak wajib. Kalau Nabi ni malam bersama, Safiyah bersama dengan Nabi SAW. Tapi ini yang berlaku pada hari itu. Lalu Sayyidatina Safiyah pun kata kat Sayyidatina Aisyah seperti tadi. Malam kalau boleh bantu saya ni, malam ni saya bagi kat awak lah. Sayyidatina Aisyah pun menjawab, ya, okey, boleh je, kan? Sayyidatina Aisyah peluang, tuan. Kemudian Sayyidatina Aisyah memakai tudungnya yang dicelup dengan za'faran. Beliau memercikkan air pada tudung itu agar semerbak baunya. Kemudian beliau pergi duduk di sebelah Rasulullah SAW. Jadi ini tindakan Sayyidatina Aisyah buat. Dia pakai tudung yang dicelup za'faran. Za'faran tuan-tuan tahu kan? Apa yang warna merah kan, kita zafran tu. Mahal, sangat-sangat mahal. Mahal Itu dia. boleh kawan saya beli tu berapa gram? 2 gram harga 25 rial. 2 gram je. 25 rial. Oh, itu mahal. Itu kita. Za'faran antara fungsi dia pada ketika itu, dia dijadikan dye, bahan celupan ni untuk keluarkan warna. Jadi baju dicelup dengan keluar warna, ada warna merah, warna oranye, warna kuning, dia ada lagi teknologi. Dan bukan sekadar itu, lekat bau. Ini teknologi yang tak ada pada zaman kita barangkali, iaitu baju yang keluar ada warna biru, warna merah ni, yang kena warna za'faran ni, dia ada bau. Tambah lagi kalau direnjis, sebagai Sayyidatina Aisyah kata, renjis, pecik air pada tudung tu, dia keluar bau tu lagi. Apa semua ni? Kenapa Sayyidatina Aisyah buat ni? Kemudian dia pergi duduk di sebelah Rasulullah SAW. Bahasa mudahnya, Sayyidatina Aisyah nak goda Nabi. Itu pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi. Nah, itu yang Sayyidatina Aisyah nak buat. Baik, kita faham. Lalu Nabi SAW kata, wahai Aisyah, jauhlah awak daripada saya. Hari ini bukan hari giliran awak lagi. Ini amanah Nabi SAW. Kalau kita kiranya, ni malam dah ni. Kalau kiranya lah isteri aku, siapa datang nak ni aku ni lah, aku bagilah. Tapi Nabi amal kata, mana bukan mana giliran awak. Awak datang-datang duk orang kata nak nenek, duk bagi, kata nak bermanja ni, tak kenalah. Ini Nabi SAW. Tapi apa jawab Sayyidatina Aisyah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Daripada ayat tu kita faham. Sayyidatina Aisyah kata, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Inilah kelebihan yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Ini ayat Quran. Sayyidatina Aisyah guna sebagai dialog.
dari segi hukum dipanggil iqtibas. Apa hukum iqtibas? Iaitu menjadikan ayat Al-Quran sebagai dialog kita. Tanpa disebut itu ayat Quran. Allah berfirman. Tak. Allah berfirman, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Tidak begitu. Arab guna terus ayat Quran itu jadi perkataan ni. Orang tak sedar pun. Dia ada perbincangan hukum tentang ini. Secara umumnya boleh kalau kena tempat, kena penggunaan dia. Sebagai Sayyidina Aisyah buat. Nabi kata, jauh ni, ke hari awak ni. Saya kata, inilah kelebihan Allah bagi pada saya. Kepada siapa yang dikendaki. Maknanya hari ni hari giliran dia lah. Sayyidina Aisyah, maksud kata dia ambil terus. Offer Sayyidina Safiyah malam dia akan jadi dia terus. Ke settle lah tu. Terus dia ambil tu. Baik. Kemudian dia pun menjelaskan. Sayyidina Aisyah menceritakan hal sebenarnya. Dia pun ceritalah kan. Sebenarnya Safiyah yang tak tolong gini. Rasulullah pun kembali redha dengan beliau, yakni Safiyah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah letak dalam kitabun nikah dalam bab wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya. Wallahu alam. Ini hadis yang ketiga. Safiyah pujuk pula. Dan Nabi redha. Nabi suka balik. Habis hadis ini. Dan kita akan baca kisah penuhnya dalam hadis yang berikutnya. Bahawa kita nampak kronologi peristiwa ini. Sebelum pada itu, ada persoalan tak? Assalamualaikum Ustaz, nak tumpang tanya. Kalau macam bukan hari giliran isteri tu, Nabi tak nak jumpa ke macam mana? Bukan, gini. Menarik soalan. Pertama, kita kena tahu bahawa ada situasi bermukim, ada situasi bermusafir. Yang bermukim maksudnya Nabi duduk di rumah lah, duduk di Madinah. Bermusafir, Nabi keluar. Yang menjadi tanggungjawab untuk bergilir hari ikut jadual itulah ketika bermukim. Adapun bermusafir tidak wajib. Suami nak ikut, tak nak ikut, itu terpulang kepada dia. Sebab itu apabila Nabi musafir, Nabi buat undian siapa yang nasib baik, dia lah. Tidak ada orang boleh petikai kenapa tak ikut giliran, itu satu. Kalau Nabi nak ikut, Nabi ikut tuan. Dalam perjalanan ini Nabi ikut 5 kali di awal-awal lagi perjalanan keluar dari Madinah. Jadi malam tu kalau ikut giliran, kalau mukim lah, contoh kalau biasa hari sebelum tu kalau bermukim rumah sekian, esok bertolak tu yang jadi kejadian malam ni sepatutnya malam Sayyidina Safiyah. Baik. Apa soalan tadi? Macam yang dalam kes ni kan Nabi tak nak, Nabi suruh Sayyidina Aisyah jauhkan diri daripada dia sebab bukan giliran dia. Jadi maknanya kalau bukan giliran dia, Nabi tak nak jumpa ke macam mana? Tak nak. Yalah, kalau malam tu sepatutnya malam hak isteri Nabi yang lain lah. Nabi tak akan orang kata tak akan khianati hak orang lain tu. Dan kalau malam tu malam Safiyah, Nabi mungkin kita kata expect tadi yang berlaku tadi malam ni, kalau Safiyah nak apa peluang nak minta maaf ke nak ni, inilah malam dia kena datang lah. Tapi Safiyah tak datang. Ni kejadian malam lah. Ini malam. Oh, okey. Betul. Kita jelas sebelum pada ni. Saya banyak kuliah, tak tahu dah jelas ke tidak. Yang menjadi tanggungjawab bergilir ialah malam. Adapun siang tidak. Kan kita sebut rutin Nabi SAW. Siang Nabi ke mana tak ni. Kemudian asar, solat asar. Lepas solat asar, ni ketika mukim, Nabi akan round, tanya khabar setiap isteri di setiap rumah. Dia tanya minum petang, yang jadi isu tu kan. Ini. Dan Nabi akan berhenti di rumah isteri Nabi, akan Nabi bermalam dengan dia. Itu hari giliran dia. Sampai situ. Masuk waktu maghrib, Nabi pergi solat, kemudian Nabi balik, isteri Nabi akan berkumpul setempat di rumah yang Nabi bermalam malam tu. Berlakulah usrah keluarga. Habis Isyak, Nabi balik, isteri Nabi semua beredar, Nabi duduk bersama isteri Nabi yang Nabi bermalam. Itu rutin. Jadi yang bergilir di sini ialah malam sahaja. So itu dalam perbincangan fiqh ini dibincangkan. Yang mana jadi Nabi kena suami kena bersifat adil apa semua ni ialah haknya pada iaitu giliran bermalam, makna tidur bersama itu. Adapun siang tidak, suami kerja tak boleh. Kalau dua isteri, ini berlaku tuan-tuan, ada dalam keluarga saya.
So, isteri kahwin, sebut poligami tu macam tu lah, berperang dan sebagainya gini-gini. Jadi salah seorang isteri si pertama lah berpindah ke Melaka. Asal duduk KL, berpindah ke Melaka. Sebab dia tak nak satu negeri dengan madu dia. Sampai begitu. Kalau kira tak, yelah panjang cerita begitu berlaku. Duduk Melaka, suami kerja di KL, isteri kedua di KL. Lalu apabila begini, dia pun ungkit pula, abang kena adil. Kena berapa hari kat sana, kena sini. Mana boleh? Dan dia lelaki tanya kita nak cakap, kita siap situasi dia, tapi hukum tidak berpihak kepada dia. Dalam hal siang, apatah lagi situasi itu, tidak boleh kata begitu. Kena seminggu kat dia, lepas tu boleh seminggu kat sana. Orang bekerja satu. Awak duk pergi pindah lagi jauh tu, kalau kita buat apa. Tapi begitulah. Sampai negeri pun tak nak sekali. Kan? Itu berlaku. Jadi yang kita sebut tadi, dari segi hukum, mana-mana isi tidak boleh. Ataupun tidak menjadi tanggungjawab dia untuk bergilir hari siang itu. Yang itulah malam-malam bersama itu. Baik. Jelas? Jelas soalan? Jawapan? Baik. Ada soalan lain? Ustaz, Safiyah ni isteri Nabi yang dicemburui madu-madu dia kan Ustaz kan? Betul, antara. Sebab dia cantik pada orang lain. Dia kecil kan? Rendah kan? Lemah lembut. Dia cantik tu ya. Berdasarkan riwayat, apabila Nabi mula-mula bawa balik ke Madinah, sisi Nabi lain lah. Lepas ni Nabi main dia, Nabi kalahlah kita semua, begitulah. Jadi kita dibayangkan bahawa keadaan Safiyah itu begitu. Dan dia juga sering disindir oleh isteri-isteri yang lain. InsyaAllah. Betul. Betul. Kan pula macam baca kisah macam Allah sering kali. Pelbagaian keunikan Ummul Mukminin, setiap situasi mereka itu ada pedoman untuk umat dia. Orang mungkin aku lebih dekat situasi aku dengan Safiyah. Kita ambil pedoman Safiyah. Aku begini, ambil daripada orang sekian. Begitu tuan-tuan. Nabi sebutkan ashabikan nujum. Sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang. Ini hadis ni dari segi statistik kurang atau tak berkuat lah. Tapi makna tu betul diakui. Bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, kata Nabi. Mana-mana saja kamu jadikan sebagai panduan, kamu akan dapat bimbingan. Begitu. Nabi sendiri ialah bimbingan, adalah panduan, ibarat bulan. Kemudian ada bintang-bintang yang menjadi panduan untuk jalan ke sana ke sini. Itu ibarat sahabat Nabi SAW. Hikmah ataupun nikmat kita umat Nabi SAW. Kita bukan sahaja mengambil panduan, pengajaran, pedoman daripada sahabat Nabi SAW semata-mata. Juga daripada sahabat Nabi. Bahkan banyak keadaan panduan ataupun pedoman daripada sahabat Nabi itu lebih kena dengan kita. Ada sahabat Nabi yang bersalah, kita yang bersalah, yang terlanjur, mungkin kita situasi itu, aku ikut sahabat Nabi ini. Begitu tuan-tuan. Saya buat 2-3 hari ni, semalam Ustaz, Isnin, saya dah mula doakan, dah mula menulis, mula cari bahan untuk asam garam 4. Asam garam rumah tangga sahabat Nabi SAW. Baru habis explore Bukhari saja. InsyaAllah macam-macam tuan, macam-macam. Dan ini banyak panduan kalau dibentangkan nanti, saya rasa tak ada bayangkan lah. Kalau orang baca dia akan rasa ni lah. Contoh saya kata tuan, ada kes zaman Nabi ni, ada kes suami curang, ada gitu dah, tak boleh. Kes isteri curang pun ada zaman Nabi, dalam kalangan sahabat Nabi ada. Kes bercerai tu banyaklah. Kes bercerai, menyesal bercerai, itu pun ada. Sangat pelbagai. Itu setakat ini lah. Wallahualam. Dan setiap itu dia, kita tengok kisah itu bukan sekadar nak nilai tu, tapi apa yang kita boleh ambil. Boleh kita teruskan? Sebagai terakhir, bismillah dah. Mari kita baca hadis terakhir untuk kisah ini, kisah penuh, dan di hujung nanti akan ada isu. Ada isu. Muka surat 77. Sabit Al-Bunani menceritakan kepada kami bahawa Anas bin Malik berkata, yang ni hadis yang kita baca tadi, kita sambung.
Suatu ketika Safiyah ikut bersama Nabi dalam suatu musafir. Hari itu hari giliran beliau. Beliau bergerak sangat lambat ketika itu. Maka Rasulullah datang kepadanya ketika beliau sedang menangis. Beliau berkata, awak bawa saya di atas unta yang lambat. Maka Rasulullah pun menyapu mata beliau dengan dua tangan baginda sendiri. Baginda cuba mententeramkannya, namun beliau tetap menangis. Akhirnya Rasulullah marah dan membiarkannya. Beliau pun segera pergi menemui Sayyidatina Aisyah. Beliau berkata, saya berikan hari giliran saya hari ini kepada awak jika awak boleh buatkan Nabi redha kembali dengan saya. Sayyidatina Aisyah pun mendapatkan tudungnya yang dibuat dengan celupan waras dan za'faran. Waras saya tak dapat jelaskan apa maksud waras itu, apa bentuk rupanya. Za'faran kita tahu. Beliau merenjiskan sedikit air pada tudung itu, kemudian beliau duduk di sebelah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bertanya, kenapa dengan awak ni? Apa ni ngada-ngada ni? Kalau kita nak kita andaikan lagi lah. Sayyidatina Aisyah pun berkata, inilah kelebihan yang dia berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian Rasulullah tahu perkara tersebut dan baginda pun redha dengan Safiyah. Saya malu nak sebut, tapi ilmu kita sebut jugalah. Apabila syarah hadis ini disebut, sebab ulama sebut, tak ingat siapa sebut dalam syarah itu, iaitu berbeza cara pujukan suami dan cara pujukan isteri. Maksudnya apa? Nak pujuk suami, apa cara terbaik dia? Nak pujuk perempuan, apa cara terbaik dia? Berbeza. Disebut bahawa suami lelaki ni cara perkara terbaik nak pujuk dia ialah dengan benda yang kita benda fizikal, hubungan itu sendiri. Itu je, tak ada. Kalau kata bagi hadiah, minta maaf saya bagi hadiah, dia tak berapa menjadi. Itulah cara pujukan seorang wanita. Nak pujuk isteri, bagi barang. Secara umumnya begitu. Untuk suami, kita tak fikir pasal beli barang, tak. Kita ni mengajar, kita goda dia, kita, itulah cara pujukan dia. Ini sebut secara tak langsung. Tengok bagaimana Nabi, isteri Nabi memujuk Nabi SAW dengan cara itu. Baik. Baik. Dan Sayyidatina Safiyah dengan ini, maksudnya Sayyidatina Safiyah buat perkara yang kata the best lah. Sepatutnya malam tu kalau cara mudah dia pergi minta maaf lah dengan Nabi. Malam tu malam giliran dia pun Nabi pun tahu. Ni. Tapi dia beri yang lebih baik, aku beri, orang kata Nabi dengan orang yang lebih suka lagi. Nabi redha. Itu Safiyah tuan-tuan. Baik. Habis babak itu, sampai itu Nabi pergi menemui Sayyidatina Zainab. Mana yang cerita mula-mula kita tadi, yang untuk ni Nabi minta tolong Zainab itu dari segi kronologi berlakunya kemudian ini. Sampai itu Nabi pergi menemui Sayyidatina Zainab. Baginda berkata kepadanya, Safiyah untanya menyusahkannya. Boleh tak awak berikan seekor unta awak kepadanya? Namun Sayyidatina Zainab menjawab, awak mahu unta saya diberikan kepada perempuan Yahudi itu? Itu ucapan Zainab yang Nabi marah. Rentikan hal itu, Rasulullah memulau beliau selama 3 bulan. Riwayat ini sebut 3 bulan. Baginda tidak pergi langsung ke rumahnya. Maknanya kata dah balik tuan. Kita tahu tadi, ni musafir pergi haji, ni dah balik Madinah dah ni. Sampai Madinah pun, kalau kiranya dah bermukim, dah bermula dah. Orang kata apa, masa bergilir, dah ikut balik kan. Tapi, masuk je hari giliran Sayyidatina Zainab, sepatutnya Nabi pergi di rumah Zainab, Nabi tak pergi. Nabi, itu kata Nabi mengajuk, Nabi marah. Dan selama 3 bulan hal itu berlaku. Kita katalah kitaran tu, kita kata 9 orang kan, 9 orang isteri satu masa. Jadi 9, berapa? At least sebulan tu dapat jumpa 3 kali kan, 27 hari. 27 hari. Ini dah 3 kali masuk sebulan Nabi tak jumpa dia. Masuk bulan kedua dia 3 dan Sayyidatina Zainab faham lah. Cuma itulah sebagaimana ada ibu kita sebut tadi, Ibu Aisyah sebut tadi. Kenapa ya Sayyidatina Zainab dia tak minta maaf? Itu dia punya inilah. Sayyidatina Zainab pula dia tak ambil. Tapi dia menghukum dirinya sendiri. Beliau tidak ambil kisah langsung tentang rumahnya lagi. Malah beliau sudah sandarkan katilnya di belakang rumah. Katil tempat tidur, tempat bersama, dia bawa keluar lah. Beliau sudah putus asa kerana dalam kurungan sangkanya Rasulullah tidak akan menemuinya lagi. Makanya dia anggap Nabi dah ceraikan dia dan apa sebagainya lah. Begitulah keadaannya sehinggalah pada suatu hari Rasulullah datang secara mengejut. Baginda masuk ke dalam rumah dan meletakkan semula katil tempat asalnya semula. Tiba-tiba out of blue
Nabi datang semula, oh ya Allah, bayangkan. Sayyidatina Zainab, dia dah ingat Nabi dah tinggal aku dah ni, dah cerai aku dulu, tak kisah ni. Dah 3 bulan tu. Tapi tiba-tiba Nabi boleh datang semula. Perasaan isteri Sayyidatina Zainab tu macam mana? Kemudian Sayyidatina Zainab berkata, wahai Rasulullah, hamba perempuan saya yang sekian baru saja suci daripada haid hari ini. Jadi saya serahkannya kepada awak. Yang ni tuan-tuan buat nota, kalau boleh patah balik nak tulis, nak buat buku ni, saya akan terjemahkan hadiahkan. Jadi saya hadiahkannya kepada awak. Dia bukan maksud serah semata-mata. Serah memang bahasa Arabnya apa terjemah dia? Hiya laka, dia untuk awak. Hiya laka, dia untuk awak. Untuk awak tu sebagai apa? Pinjaman ke, sewa ke, boleh jadi untuk awak. Ni sebenarnya hadiah. Jadi milik penuh Nabi SAW. Jadi saya hadiahkan kepada awak. Maka Rasulullah SAW pun menggauli hamba itu bagi dia redha dengan Zainab. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau saya berhenti di sini tanpa penjelasan, okey ke tak? Ada isu ke tak? Ada. Ada isu ha? Apa isu dia? Susah nak cakap lah. Macam kalau ayat ni, hadis ni kalau digunakan oleh musuh-musuh Islam ke, mungkin point dia ada point lah kot. Okay, itu musuh Islam. Musuh Islam dia tak kira, itu memang ada cari ruang je kan. Benda yang kita tak masalah, dia akan timbul masalah ni. Kita sendiri ada masalah ke tak kepahaman kita? Saya pun rasa macam tak berapa nak tu lah. Tak berapa nak apa? Yelah macam tak tahulah kalau saya kenapa tak serahkan diri sendiri, kenapa nak serahkan hamba lah. Maksud macam tu lah. Okey. Tu je lah, okey. Yang sebelum tu lagi ialah tadi Rasulullah menggauli hamba itu. Fahamlah perkataan menggauli tu. Yang ni yang isu, dan awal-awal buku saya isu ni besar lah. Sebenarnya kalau ikut pada masa saya buat buku ni, saya jelaskan proses-proses dia. Ada hadis yang kalau perhatikan dia ada catatan, ada ni. Hadis ini saya tak buat catatan, tak buat komentar. Memang sengaja. Kononnya nak timbulkan isu ni lah. Tapi kalau boleh saya patah balik, saya akan letakkan catatan itu untuk jelaskan tu. Orang salah faham, betul ke sampai kata hadis ni sahih ke ni, macam memburukkan Nabi je akan menimbulkan ni. Di sini saya kena jelaskan tuan-tuan Allah. Ya. Pertama, kena memahami situasi hadis ini sendiri. Memang Sayyidatina Zainab hadiahkan seorang hambanya kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah menggauli hamba itu. Dan ini kita sebut ialah Sayyidatina Zainab menghargai, gembira sangat dengan Nabi SAW itu baik semula, dan itu hadiah Nabi kepada dia. Nabi tak minta, Nabi tak tu, itu the best. Patutnya cukuplah dengan diri sendiri seperti yang puan dah sebut tadi. Tapi Sayyidatina Zainab buat ekstra. Aku bagi Nabi yang lebih itu, iaitu hadiahkan seorang hamba perempuan kepada Nabi SAW. Selesai. Baik. Ustaz, Zainab masa tu, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Zainab masa tu berapa umur dia? Dia muda ke tua? Zainab masa tu berapa umur dia? Nak mudah bagi nampak gambaran, kita kena rujuk buku kita yang kedua ni. Kita ada fakta angka Ummul Mukminin kan. Kalau kita tengok di sini, Zainab 2. Nabi nikah dia tahun 5 Hijrah. Masa tu umur dia 35 tahun. Masa mula-mula Nabi nikah dia umur dia 35 tahun. Peristiwa haji tahun berapa? Haji wada' Nabi tahun berapa? Tahun 9? Tahun ke-10 Hijrah. Kena wujud balik. Tahun ke-10 Hijrah, Haji wada' Nabi. Sekitar itulah, bukan? 9 ataupun 10. Haji wada' Nabi. Mana kata tahun ke-5 Hijrah Nabi nikah dengan dia, umur dia 35 tahun. Tahun ke-9 Hijrah atau 10 Hijrah, maknanya 4 tahun ke 5 tahun selepas pada tu, umur Sayyidatina Zainab 39 ataupun 40 tahun. Itu gambarannya. Muda lagi lah. Ya? Muda lagi lah. Muda lah. Masih muda lah.
Makna dia dengan Nabi Ustaz tu tak adalah banyak beza umur Ustaz. Ya. Okey lah, okey. Tu je Ustaz. Nak tahu sebabnya sebabnya sampai dia bagi hamba dia tu, dia ni tua ke? Kalau yang tua mungkinlah kan. Tapi dah 3 bulan tak jumpa suami, lepas tu dia tak bagi, dia bagi pula dia punya hamba dia. Baik betul lah tu. Pengorbanan tu extra effort yang dia beri, patut dia lah. Tapi dia nak sangat Nabi SAW. Itu Sayyidina Zainab. Isu tapi yang betul Ustaz, betul. Dalam bab ni, bila Zainab bagi hamba dia dan Rasulullah menerimanya, itu kalau orang nak fikirkan negatif, memang adalah isu dekat situ. Macam Rasulullah ni, bini apa 9, orang bagi lagi, terima lagi. Tu macam tak cantik lah Ustaz. Macam tu lah. Isu dia kalau bunyi tak cantik kat situ lah. Kan? Tapi tu Allah Ta'ala punya kuasa kan. Itulah. Ya, betul. Kita kadang kita menilai apabila kita membaca sejarah, baca hadis Nabi SAW, secara tak sedar kita menilai peristiwa ataupun perkara zaman itu dengan penilaian zaman sekarang secara tak sedar. Kita dengan orang zaman tu sama orang zaman sekarang. Itu yang tak sedar. Walau ini permulaan kesalahan. Kita baca sejarah, kita kena memahami sebagai situasi zaman itu. Betul semasa Ustaz. Ya. Situasi semasa itulah, masa tu dibolehkan kan. Betul. Betul. Jadi itu saya jelaskan dalam beberapa kata ringkas, kemudian saya buka soalan nanti. Yang kawan tak perasan dan tak sedar, iaitu sebab soalan paling asas yang orang nak petik, boleh ke orang kata menggauli hamba? Itu sebab bandingkan pada zaman hari ini, zaman Nabi, bahkan zaman kita itu ada amalan perhambaan, ada lagi sistem perhambaan. Seorang tuan boleh menggauli hamba perempuan dia. Dan Nabi SAW, kalau kita baca contoh Zadul Ma'ad, Al-Bidayah Nihayah, kitab-kitab besar rujukan sirah Nabi SAW, di bahagian membicarakan tentang keluarga Nabi SAW, dia akan cerita mak ayah Nabi, kemudian anak Nabi sebelum itu, akan cerita tentang isteri-isteri Nabi. Apabila membicarakan tentang isteri-isteri Nabi, dia akan banyak pecahan. Ada yang sebut Ummul Mukminin. Siapa yang betul-betul sebagai Ummul Mukminin? Akan dia ada sekian-sekian ni. Adalah kata khilaf gini-gini. Lepas pada tu akan bincang tentang Sarari Nabi SAW, iaitu hamba yang Nabi gauli. Kat sini paling kurang ada 4 orang. Ada 4 orang yang ni. Kita buat sistem hamba dibolehkan lagi. Dan Nabi ada Sarari. Sebagai sahabat Nabi pun ada Sarari ketika itu. Iaitu Sarari istilahnya tadi hamba perempuan yang digauli. Nabi ada 4 orang. Paling kurang. Paling terkemuka Sayyidina Maria. Maria Al-Qibti itu dia bukan Ummul Mukminin. Nabi tak nikah dia dengan mahar, dengan mas kahwin. Tak. Dia ialah Sarari. Dia ialah hamba yang Nabi setubuhi. Ini Sarari. Bahkan dia naik status jadi Ummu Walad. Mak kepada anak dia. Anak dia anak yang kita merdeka, itu Ummu Walad. Ada hukum tersendiri dia. Kemudian lagi, Raihanah yang sebahagian orang akan tulis sebagai Ummul Mukminin, itu yang kata ramai Mukminin. Tak, Raihanah bukan Mukmin, dia juga ialah Sarari, hamba yang Nabi digauli. Cuma tadilah sebagai penulis yang kemudian tu dia tak faham hal ini, kata nak kata apa ni, isteri Nabi lah ni. Berdasarkan hari-hari Nabi bermesra dengan dia gini-gini. Walau dia sebagai hamba. Baik. Lagi, tak ingat ada 2 orang lagi. Salah seorang ialah hamba yang dihadiahkan oleh Zainab ini dalam peristiwa ini. Itu juga ialah Sarari Nabi SAW. Baik. Berikutnya, tuan-tuan rahmati Allah, seperti saya sebut, jangan kita salah menilai. Kita kadang-kadang menilai itu dengan membandingkan zaman Nabi yang dengan zaman sekarang tidak ada perhambaan. Kita akan nampak teruknya zaman Nabi. Gini. Dan ini antara orang kata serangan musuh Islam untuk nak burukkan Islam. Islam ni menggalakkan perhambaan gini-gini berdasarkan hadis-hadis ni. Sekarang tak ada. Zaman itu, zaman Nabi itu bukan sekat budaya Nabi. Seluruh dunia ketika itu, Rom, Parsi mengamalkan perhambaan.
Jadi kalau kita nak banding, kita nampak tuan-tuan, bagaimana perhambaan di Rom, di Parsi, di tempat-tempat lain berbanding dengan perhambaan di negara Arab yang era Nabi SAW. Bagaimana Islam mengatur, mengurus bersama. Kita akan nampak, ya Allah, jauh indah dan cantiknya. Itu yang betulnya. Contoh dalam hal ini, seorang tuan, dia ada hak penuh kepada hamba dia, laki dan perempuan, ada hak penuh. Ikut dia nak buat apa. Dan Islam mengatur, orang kata nak menggauli hamba perempuan tu, bukan boleh sewenang-wenangnya, ada dia punya fiqh dan syarat dia, tuan-tuan. Dia tidaklah antaranya, dia tidak menjadi seorang isteri pada orang lain. Kalaulah di Rom, di Parsi, ada hamba suami isteri, suami isteri ni jadi hamba dia. Kalau kata aku nak dengan isteri kau malam ni, dia boleh ambil dia ikut suka. Itu dia. Islam tak bagi begitu. Kan? Kemudian lagi, bahkan di jahiliah, seorang hamba perempuan itu boleh ditukar, orang kata ditukarkan. Kau ada hamba perempuan, kau ada perempuan, jom kita tukar malam ni. Islam tak bagi. Dan Islam tidak bagi. Itu jahiliah begitu. Rom, Parsi begitu. Tukar, malah aku nak rasa hamba kau rasa hamba kau, bagi. Islam tak bagi itu. Lagi, kalau seorang hamba yang kita setubuhi itu pula, dia ada risiko dia. Apabila dia mengandung, maka dia mengandung, kemudian lahirkan anak tu anak yang merdeka, anak tuan dia iktiraf oleh Islam. Kalau jahiliah, kalau Rom dan Parsi, tak, anak tu anak hamba lah. Walaupun anak benih dia hamba. Satu, wanita tu sendiri sejak itu haram untuk dijual beli. Tak boleh dah. Apabila dia melahirkan anak kepada tuan dia, dia tak boleh nak jual beli dah. Itu dipanggil ummu walad, naik status dia, ummu walad. Dia haram untuk dijual beli dan haram untuk diwarisi. Kalau dia mati, dia tak boleh. Hamba tu tidak diwariskan kepada ahli waris tuan dia, tak. Sebaliknya, kalau tuan dia mati, dia automatik merdeka. Ini kelainan kita kena, ya Allah, Islam mengatur dengan halus, dengan indah sekali banding dengan hamba di tempat yang lain. Kalau nak banding zaman kita ni, jauh lah. Memang tak ni lah. So, tentulah yang kita kata terbaik, yang ideal ialah dunia tidak ada perhambaan. Pada hari ini kita tengok, bahkan saya pernah baru dengar kajian di barat, Syahid Bolson dia sebut, kalau nak kira realiti perhambaan zaman hari ini lebih banyak, lebih dahsyat daripada zaman dulu yang ada hamba. Memang secara dunia, secara hari ini tidak sebut hamba-hamba, tapi amalan perhambaan itu berlaku. Pada akhirnya pemberdagangan manusia, kita tengok pula orang yang kita Malaysia banyak mana yang kena tipu, kan? Kena tipu, lepas tu kena tangkap, duduk Myanmar dan apa. Itulah bentuk perhambaan. Di US sahaja, industri pelacuran ini, nilai dia bilion. Dan pelacuran ni dia macam mana? Dia tangkap wanita-wanita di negara Latin, Mexico apa tu, seluduk masuk dan jadi hamba, dilacurkan. Itu bentuk perhambaan lagi teruk pada hari ini banding zaman dahulu. Cuma tidak diletakkan atas nama hamba. Walhal itu, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Saya nak berhenti setakat ini. Saya buka ada perbincangan dan persoalan kalau ada. Harapnya jelas. Ya. Saya rasa kan saya dah faham. Konsep dia macam sekarang ni kita melihat suami tu milik kita. Jadi kalau dia nak kahwin lain pun kita tak bagi. Macam zaman Nabi ni bukan milik lah, macam tu pinjaman Allah bagi. Jadi suka hati suami tu nak buat apalah kan, pada saya lah kot. Boleh kata pandangan masing-masing, boleh. Orang lain mungkin boleh. Ustaz, saya nak tanya, hamba tak, pada Nabi memanglah tidak dikahwini sebab dia tak ada anak apa semua. Pada sahabat-sahabat Nabi yang ada hamba, ada tak sahabat-sahabat Nabi yang menggauli hamba-hamba ni dan mendapat zuriat keturunan dan dia tak pernah dinikahi sehingga akhir hayatnya ke Ustaz? Sebahagiannya yang hamba-hamba ni. Dia memang tak dinikah, memang hamba seumur hidup dia. Sebahagian begitu, sebahagian dinikahi. Sebab itu akan ada hadis Nabi yang menggalakkan hamba yang disetubuhi itu untuk dimerdekakan. Nanti saya buat hadis. Kebetulan saya jumpa dalam Bukhari masa saya buat ni. Ada hadis. Galakkan untuk memerdekakan hamba yang disetubuhi.
Bahkan Yalah bila rasanya ya, kalau dia dah boleh meniduri, maknanya mesti ada rasa kasih sayang tak? Ada tak? Tak ada ke? sepatutnya lah, Takkanlah tapi kot. sepatutnya lah, tapi manusia tu berbeza-beza kan. Yang menarik, satu riwayat saya jumpa, yang ni saya nak masukkan dalam buku Sanggaran 4 nanti. Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah, dia pernah tampar seorang hamba perempuan dia tampar, marah atas sebab apa tak disebut, tampar. Dia rasa menyesal, dia mengadu pada Nabi SAW. Nak buat macam mana? Nabi kata, awak merdekakan kan, kahwin dia buat apa? Dia merdekakan dan dia kahwin sendiri dengan hamba itu. Itu cara dia tembus. Itu lebih manis lah Ustaz kan? InsyaAllah. Itulah keadaan, itu pelbagaian orang. Ya, ada soalan lain? Ya, poin terakhir saya nak jelaskan tadi itu supaya tidak berlaku salah faham. Apa Nabi menggauli hamba? Sebab kita tidak perasan bahawa itulah zaman itu berlaku dan syariat itu diakui. Cuma tidak ada zaman sekarang. Jelas? Masya-Allah. Ada soalan lagi tak? Saya serah pada pengurusi untuk ni seterusnya. Dah tak ada soalan Tak ada soalan, kita tutup Ustaz Boleh? Ustaz ada urusan ke lepas ni? Tak ada apa. Tak ada. Ada pukul 11. Pukul 11 ada meeting. Oh, insyaAllah, masya-Allah. Baik, kalau tak ada soalan, saya tutup lah, insya-Allah. Ustaz, tadi Haji Wadak tadi tahun ke-10 Hijrah Ustaz. 10 Hijrah. Okey, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas syarah hari ini, kisah Sanggaran Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW yang ke berapa tadi kita cakap? 23 kan? 21 sampai asam garam kita masuk asam garam ke 24 nanti ya Ustaz. Ya. Baik, nak note kat sini. InsyaAllah. Masuk asam garam 25 ya Ustaz. InsyaAllah akan datang 25. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sikit sebanyak dapat mengambil ibrah, mendapat manfaat. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, cinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ustaz, saya nak buat sikit bahan kuliah hari ni Ustaz. Okay, kita kuliah asal kita hari ini bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i pada pukul 5 petang. Kuliah Maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar 8 malam baca Yasin, tahlil, doa dan surah Al-Mulk. Dan kuliah akhir kita bersama dengan Al-Fadil Dr. Haji Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah sama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan di sepanjang kuliah berlangsung. Saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.